Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim khatiban فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم. Seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia Nabi SAW pada satu hari bangkit berdiri dan memberi khutbah di hadapan orang ramai. Di dalam khutbah itu Nabi SAW ada menyebutkan bahawa sesungguhnya jihad fi sabilillah dan iman dengan Allah itu adalah amalan yang paling afdal. Gitu. Nabi SAW satu hari bangkit berdiri di depan orang ramai. Kemudian Nabi SAW sebut kepada orang ramai yang ada depan dia. Nabi kata ada dua amalan yang merupakan amalan paling baik, amalan yang paling afdal. Yang pertama, al-jihad fi sabilillah. Siapa yang sanggup berjihad pada jalan Allah, walau akibat dia boleh bercerai nyawa, dia sanggup kerana Allah. Barang siapa yang sanggup berjihad pada jalan Allah sampai bercerai nyawa pun dia sanggup kerana Allah, sesungguhnya dia buat amalan paling baik di sisi Allah. Dan yang kedua, amalan paling baik juga ialah al-imanu billah, beriman dengan Allah. Dia percaya sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata apa, ia berlaku. Apa juga benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, bagi dia semua benar. Apa juga benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala janji dalam Quran, bagi dia semua janji itu betul. Apa juga benda yang ada dalam Quran, semuanya benar, semuanya betul. Dia percaya sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni, dia telah buat satu amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi SAW kata macam tu, faqama rajul, bangkit satu orang laki-laki di depan Nabi SAW. Faqala, dia kata ke Nabi, kata dia, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau sekiranya aku berjuang, aku berjihad pada jalan Allah dan aku mati di dalam perjuangan, di dalam jihad itu? Adakah segala dosa, segala kesalahan yang aku buat sebelum ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia bangkit tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kamu kata di antara amalan yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang berjihad pada jalan Allah sampai mati. Lah ni dia kata, aku nak tanya, katakanlah aku ni berjihad pada jalan Allah dan aku mati. Adakah aku yang mati di dalam jihad pada jalan Allah itu boleh menyebabkan segala dosa yang aku buat sebelum ni Tuhan ampun belaka? Dia kata. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab ke dia. Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Kalau sungguh kamu pergi berjihad, kalau sungguh kamu pergi berjuang di dalam perang sabilillah, kalau sungguh kamu buat benda tu dan kamu ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala mati di dalam perang jihad fi sabilillah itu, Allah ampun segala dosa kamu yang dahulu. Nabi kata, na'am, ya, in qutilta fi sabilillah. Syarat dia, yang pertama, kamu mati itu, mati ketika berjuang pada jalan Allah. Itu syarat yang pertama.
Wa anta sabir. Syarat kedua, kamu sabar. Apa juga timpa kamu di dalam perang jihad itu, kamu sabar. Kalau ditakdirkan kamu cedera, kamu sabar dengan kecederaan yang menimpa kamu. Kalau ditakdirkan kamu hilang anggota, kamu patah tangan, kamu putus kaki dan sebagainya, kamu sabar dengan apa yang menimpa kamu. Kalau ditakdirkan apa juga timpa kamu ketika kamu perang jihad fi sabilillah itu, kamu sabar, maka kamu memenuhi syarat kedua. Yang ketiga, muhtasib. Kalau sekiranya kamu berjuang kerana cari keredaan Allah. Bukan kerana nak tunjuk kamu berani. Bukan kerana nak tunjuk kata kamu tak takut ke musuh. Bukan kerana nak bangga diri. Bukan kerana lain. Melainkan kamu buat ni kerana muhtasibun. Semata-mata cari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu memenuhi syarat ketiga. Dan syarat keempat, wa muqbilun ghairu mudbir. Kamu sentiasa marah ke depan di dalam perang jihad itu. Kamu sekali-kali tak pernah beralih ke belakang. Di dalam perang itu, kamu hanya tengok ke depan. Kamu kira nak pergi ke musuh. Sekali-kali kamu tak beralih. Kamu tak ingat nak cabut lagi. Dan kamu tidak cabut lagi daripada perang jihad fi sabilillah. Kalau sekiranya kamu ada 4 syarat ni, maka Allah subhanahu wa ta'ala ampun segala dosa kamu sebelum kamu berjuang pada jalan Allah dan mati itu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampun semua dosa kamu yang sebelum ni kalau sekiranya kamu penuhi 4 syarat tadi. Iaitu yang pertama, kamu memang berjuang itu fi sabilillah. Yang kedua, kamu sabar apa yang menimpa kamu. Yang ketiga, kamu memang cari keredaan Allah semata-mata. Dan yang keempat, kamu tidak ada ingat dan kamu sekali-kali tidak lari daripada medan perang. Kalau kamu ada 4 syarat ni, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampun dosa kamu yang terdahulu. Nabi kata dekat dia, kaifa qulta? La ni, kamu nak kata apa? Nabi kata, aku dah mengesahkan benda tu. Wa kaifa qulta? Dan sekarang kamu nak kata apa? Qala, kata laki-laki ni, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffara anni khatayaya. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya lagi sekali. Kalau sekiranya aku berjuang dan aku mati di dalam jihad fi sabilillah itu, adakah dosa aku yang terdahulu Allah akan ampun? Dia tanya lagi sekali benda yang sama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab ke dia lagi sekali. Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Wa anta sabir. Nabi kata, dengan syarat kamu sabar. Perang memang boleh sakit. Kamu sabar dengan kesakitan yang menimpa kamu. Muhtasib, dan kamu hanya nak cari keredaan Tuhan. Muqbilun ghairu mudbir. Kamu marah ke depan dan kamu sekali-kali tak berundok ke belakang. Illa dain. Nabi tambah satu syarat lagi, dan juga lagi satu, kecuali hutang. Dia kata, kalau sekiranya kamu berjuang, berjihad pada jalan Allah, kamu sabar apa yang menimpa kamu, kamu memang nak mencari keredaan Allah, dan kamu memang tidak berundok di dalam perjuangan itu, tapi kamu satu orang yang ada hutang, dan kamu tidak pernah fikir nak bayar hutang, di situ kamu sangkut. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dhalik. Nabi kata, kerana Jibril alaihi salam turun mai jumpa aku, Jibril bagi ingat tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Tanah Liat, Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat baru-baru ni. Di Masjid Tanah Liat baru-baru ni kita ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Bapa dia nama Abdullah bin Haram. Ketika nak berlaku perang Uhud, pada malam tu bapa dia panggil dia, bapa dia kata ke dia. Bapa dia kata, wahai Jabir, bapa boleh rasa esok bila tercetus sahaja perang Uhud, bapa akan menjadi orang yang pertama akan syahid di dalam perang Uhud. Mak dia kata dah kat dia, bapa nak pesan dekat kamu 2 benda. Dia kata, yang pertama, bapa ada hutang. Kalau ditakdirkan bapa syahid dalam perang Uhud esok, tolong bayar hutang bapa. Ni, dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca pada malam ini. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia faham benda yang boleh menyebabkan tergendala dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata ke anak dia malam perang Uhud, dia kata, wahai anakku,
Bapak boleh rasa esok bapak dia antara orang yang mula-mula akan syahid di dalam Uhud. Dia kata kalau ditakdirkan berlaku benda tu, bapak nak pesan dekat kamu dua benda. Yang pertama, bapak ada hutang, kamu tolong bayar hutang bapak. Dan yang kedua, dia kata bapak minta kamu tolong tengok adik-adik perempuan kamu. Kerana Abdullah bin Haram, bapak Jabir bin Abdullah ini memang ada anak perempuan ramai. Maka dia kata dekat Jabir anak dia kata kalau ditakdirkan bapak syahid sungguh esok, anak-anak bapak yang perempuan itu, kamulah orang yang nak kena tengok dia. Dan ternyata bila berlaku perang, Abdullah bin Haram dia antara orang yang mula-mula syahid di dalam medan Uhud. Dan anak dia Jabir kemudiannya mengkebumikan bapak dia ni dalam satu liang bersama dengan satu orang lain. Selepas dia ke bumi, bapak dia dalam satu liang dengan orang lain, dia rasa bersalah, dia rasa tak selesa, dia rasa tak sedap hati, dia berasa tak patut dia kebumikan bapak dia dengan orang lain. 6 bulan kemudian, selepas 6 bulan, dia pergi korek balik kubur bapak dia, didapati bapak dia, Abdullah bin Haram, yang gugur sebagai syahid di dalam medan Uhud ini, walaupun setelah 6 bulan, dia kata mayat bapak dia macam baru ke bumi tak asat ni, dia kata. Melainkan telinga dia sahaja. Kerana telinga dia telah dirompongkan oleh musuh ketika berlakunya perang Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita dua amalan yang utama di sisi Allah, iaitu kesanggupan untuk jihad pada jalan Allah. Yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita tentang mahainya yang dikatakan Islam dan iman kepada Allah. Islam ini syarat. Syarat untuk kita nak masuk syurga Allah, syarat untuk kita dapat keredaan Allah, syarat untuk semua amalan yang kita buat dapat pahala daripada Allah. Syarat dia ada Islam. Itu sebab dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, kata dia, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid faqala ya Rasulullah uqatilu aw uslim, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslim summa qatil, fa aslama summa qatala faqutila, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira katsira, muttafaqun alaih. Al-Barra, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia satu hari mai satu orang laki-laki yang pakai topeng besi di muka dia. Pakai macam pakaian orang nak pergi perang zaman dulu. Dia pakai baju besi, sekali dengan topi, sekali dengan topeng besi. Mai satu orang laki-laki jumpa Nabi SAW, hal keadaan dia pakai topi sekali dengan topeng besi di muka dia. Dia mai di depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, uqatilu au uslim. Dia kata, aku nak tanya kamu, aku ni nak buat hak mana dulu? Adakah aku nak pergi perang dulu, ataupun aku masuk Islam dulu, baru aku pergi perang? Oh, dia ni tak Islam lagi. Ramai orang macam ni, tuan-tuan. Ramai orang macam ni. Orang yang dia simpati dengan Islam. Dia simpati, tapi dia tak Islam. Tuan tengok dalam TV lah ni. Bila tengok orang Islam di Palestin duk kena. Bila tengok orang Islam di Palestin duk kena dengan Yahudi laknatullah alaihim ajma'in ni. Bila duk tengok orang Islam duk kena ni, mereka duk interview ni. Geng-geng hak asasi manusia. Yang mereka ini sanggup mati kerana nak menuntut hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Bila orang pergi interview mereka, mereka marah. Mereka marah dengan serangan Yahudi, Israel ke atas orang Islam Palestin. Mereka marah. Mereka marah bukan kerana agama, tapi mereka marah kerana hak asasi manusia. Mereka tak suka ada orang pergi cabul hak asasi manusia lain. Ini golongan ini dia panggil sympathizer. Mereka ni simpati, tapi mereka tak Islam. Zaman Nabi SAW sudah ada orang yang macam ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati tengok orang kafir musyrikin pergi duk buat nyanyi orang Islam ni. Dia tak suka tengok. Hati dia tak suka tengok orang buat zalim kepada sama-sama orang. Hati dia tak suka. Oleh kerana tak tahan dia ni tengok orang musyrikin pergi duk buat nanya orang Islam, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah,
uqatil au uslim. Lah ni dia kata aku nak tanya kamu, aku ni hak mana patut bagi prioriti? Adakah aku pergi berperang tolong orang Islam dulu, ataupun aku kena masuk Islam dulu baru aku pergi berperang? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, aslim summa qatil. Nabi kata masuk Islam dulu. Apa cerita apa masuk Islam dulu, lepas tu pergilah nak pergi berperang. Kalau sekiranya kamu tak masuk Islam, kamu pergi berperang. Kamu berperang tolong orang Islam. Tapi kamu tak Islam. Mati kamu, mati kata. Syarat kamu ni nak dapat janji syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat Allah nak bagi pahala kepada amal baik yang kamu buat. Syarat dia kamu mesti Islam. Nabi kata kat dia, aslim summa qatil. Nabi kata masuk Islam dulu. Lepas tu pergilah kalau nak pergi berperang pun. Fa aslama summa qatala faqutila. Kata hadis ni, maka dia pun masuk Islam. Selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam, turun pergi berperang. Faqutila, dan dia mati di dalam peperangan itu. Bila benda tu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bagi komen. Nabi kata, amila qalilan wa ujira kathira. Nabi kata, ni contoh satu orang manusia, amila qalilan, amalan sikit aja, wa ujira kathira, tapi Tuhan bagi balasan dekat dia cukup banyak. Amalan dia satu aja, dia baru masuk Islam, baru turun sekali perang aja. Orang lain mungkin dah turun berapa kali perang, dah buat macam-macam kebaikan dah. Dia ni baru tak sah ni masuk Islam, lepas masuk Islam pergi berperang. Dia ni baru buat satu aja amalan baik, baru pergi berperang sekali aja, dan dia ditakdirkan Allah mati di dalam peperangan yang dia turun selepas dia masuk Islam. Nabi kata, amila qalila, dia ni buat amalan sikit aja, wa ujira kathira, tetapi Allah bagi balasan dekat dia cukup besar, iaitu balasan seorang syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita golongan yang memelihara Islam. Satu, Allah jadikan kita ni golongan manusia yang memelihara Islam. Satu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ni orang yang sentiasa menjaga Islam. Walau dalam apa keadaan pun kita memelihara Islam. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang mendapat keredaan dia dunia dan akhirat, insya-Allah.